Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kelas hari ini yang mana kita akan belajar bab 6 cabaran selepas pembentukan Malaysia, iaitu 6.5 tragedi hubungan antara kaum, yang mana pada akhir pembelajaran ini nanti kamu akan dapat menghuraikan tragedi antara kaum, apa perkara yang berlaku dan menyatakan langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Jadi dekat sini cikgu akan share kepada kamu video tentang tragedi 13 Mei 1969 yang mana cikgu nak kamu lihat dan take note, ya. Sebab nanti dia ada kaitan dengan soalan yang cikgu akan tanya dan juga penerangan yang cikgu berikan. Okey. Cikgu akan share kepada kamu. Peristiwa pahit ini tidak mungkin dapat dilupakan. Tragedi ini telah merenggut nyawa serta harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Ianya merupakan satu titik hitam berdasarkan angka rasmi peristiwa yang terpahat sebagai sejarah hitam negara itu dari 13 Mei hingga 31 Julai 1969 mencatatkan 196 orang kehilangan nyawa, walaupun terdapat pihak yang menganggarkan jumlah kematian adalah lebih tinggi. Antara punca berlakunya peristiwa 13 Mei ini adalah kerana orang Melayu berasa mereka tertinggal jauh di belakang dalam bidang ekonomi. Di dalam pilihan raya 1969, isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan rayanya yang telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal-soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu, kedudukan istimewa orang Melayu iaitu Bumi Putra dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Hal ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syak wasangka. 10 Mei 1969, pengumuman keputusan pilihan raya umum telah menyaksikan parti perikatan iaitu UMNO, MCA dan MIC telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya itu. Manakala parti gerakan DAP dan PPP menang 25 kerusi dalam Dewan Rakyat. Bagi meraihkan kemenangan mereka, perarakan kemenangan telah dilakukan dan penyokong-penyokong parti gerakan dan DAP telah mengutuk dan menghina orang-orang Melayu semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Dr. Tan Chee Koon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu, Selangor. Beliau meminta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Perarakan tersebut menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Perarakan berlanjutan hingga ke Jalan Campbell dan Jalan Hill dan menuju ke Kampung Baru iaitu kawasan orang Melayu. Di Kampung Baru diduduki lebih 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO. Akibat dari perarakan itu, orang Melayu berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Di Kampung Baru juga terletaknya rumah Menteri Besar Selangor pada ketika itu ialah Datuk Harun Idris. Dikatakan
kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka menyapu bersih kerusi sambil melaungkan slogan. Ada pula pendapat yang mengatakan penyapu tersebut adalah sebagai lambang mereka akan menyapu, iaitu menyingkir orang-orang Melayu ke laut. Di dalam masyarakat Melayu, penyapu mempunyai konotasi yang tidak baik seperti membawa sial. Ada juga di antara mereka yang mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan. Sementara itu, di Jinjang, Kepong, perarakan kematian sekitar Kuala Lumpur. Perarakan berlanjutan hingga ke Jalan Campbell dan Jalan Hill dan menuju ke Kampung Baru, iaitu kawasan orang Melayu. Di Kampung Baru, diduduki lebih 30,000 orang Melayu yang menjadi kubu UMNO. Akibat dari perarakan itu, orang Melayu berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Di Kampung Baru juga terletaknya rumah Menteri Besar Selangor pada ketika itu ialah Datuk Harun Idris. Dikatakan kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan mereka menyapu bersih kerusi sambil melaungkan slogan. Ada pula pendapat yang mengatakan penyapu tersebut adalah sebagai lambang mereka akan menyapu, iaitu menyingkir orang-orang Melayu ke laut. Di dalam masyarakat Melayu, penyapu mempunyai konotasi yang tidak baik seperti membawa sial. Ada juga di antara mereka yang mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan. Sementara itu, di Jinjang, Kepong, perarakan kematian akibat sakit tua seorang bangsa Cina diarak sepanjang jalan dengan kebenaran polis. Namun, perarakan kematian itu telah bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina Melayu. Selasa 13 Mei, Yew Teh Chai selaku Presiden Gerakan telah memohon maaf di atas keterlanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Yew telah menang besar di kawasan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Tetapi permohonan maaf itu sudah dianggap terlambat. 13 Mei, di Rumah Menteri Besar Selangor, UMNO telah mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1969 yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini. Hal ini adalah kerana perasaan emosi yang tinggi dan kurangnya kawalan dari kedua-dua pihak. Perarakan ini walau bagaimanapun tidak dirancang. Orang-orang Melayu telah berkumpul di Rumah Menteri Besar Selangor di Jalan Raja Muda Abdul Aziz di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Datuk Harun Idris selaku Menteri Besar Selangor ketika itu cuba mententerangkan keadaan. Tetapi rupa-rupanya mereka yang berkumpul telah pun membawa senjata pedang dan parang panjang dan hanya menunggu isyarat lampu hijau dari Datuk Harun Idris untuk mengamuk. Ketika mereka sedang berkumpul, cerita-cerita tentang kebiadaban ahli parti gerakan dan DAP tersebar dan meluap-luap. Jam 3 petang, datang berita kejadian pembunuhan orang Melayu di setapak, hanya 2 km dari Rumah Menteri Besar Selangor. Jam 4 petang, 2 pemandu motosikal berbangsa Cina yang melalui Jalan Kampung Baru telah dipancung. Sebuah van membawa rokok telah dibakar dan pemandunya dibunuh. Pemuda-pemuda Cina yang dikatakan dari PKM dan kongsi-kongsi gelap telah bertindak balas dari kejadian ini. Mereka ini lengkap dengan pelbagai senjata besi, tombak dan lembing berparang di hujung seperti di dalam filem lama Cina. Rusuhan besar terjadi. Mereka membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Perintah darurat telah dikeluarkan. Semua orang tidak boleh keluar dari rumah dan pasukan polis mula berkawal di sekitar Kuala Lumpur. Tentera dari Regimen Ranger juga telah lebih awal dikerahkan menjaga keselamatan sekitar Kuala Lumpur. Pasukan FRU telah dikeluarkan dari kawasan Kampung Baru dan askar dari Regimen Ranger telah mengambil alih. Malangnya, pasukan ini terdiri daripada Melayu,
Iban, China, India dan lain-lain turut menembak orang-orang Melayu dan menyebabkan orang Melayu semakin meradang. Ketua Regimen Ranger pada waktu itu dikatakan seorang yang berbangsa Cina. Pemuda-pemuda Melayu yang mempertahankan kampung baru dan yang lain-lain mengamuk merasakan diri mereka terkepung antara orang Cina dengan askar Regimen Ranger. Beberapa das tembakan turut ditujukan ke arah rumah Menteri Besar Selangor. Melihatkan keadaan semakin genting, akhirnya Regimen Ranger dikeluarkan dan digantikan dengan askar Melayu. Beberapa bangunan rumah kedai di sekitar Kampung Baru, Jalan Tuanku Abdul Rahman telah dibakar. Pentadbiran diambil alih oleh askar Melayu. Malangnya, beberapa askar Melayu turut masuk ke kedai-kedai emas Cina dan mengambil harta benda di sana. Ada yang mengatakan bahawa askar-askar tersebut berpakaian biasa dan bukannya berpakaian tentera. Kesahihannya tidaklah dapat dipastikan. Dikatakan juga ramai orang Cina dibunuh dan dicampakkan ke dalam lombong biji timah. Kononnya, ada rakaman televisyen beberapa pemuda Cina ditangkap, dibariskan di tepi lombong dan dibunuh. Bagaimanapun, sehingga sekarang tiada bukti yang diedarkan mengenai rakaman yang dimaksudkan. Juga, kesahihannya tidak dapat dipastikan. Panggung Odien. Pemuda-pemuda Cina dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak mengepung panggung Odien di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan disiarkan di skrin pawagam menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung. Iklan tersebut di dalam bahasa Cina. Oleh kerana penonton Melayu tidak memahami iklan atau arahan yang dipaparkan di skrin, ini menyebabkan penonton Melayu di panggung tersebut ramai yang mati. Ini termasuklah 2 askar Melayu yang tinggal di Sungai Ramal, Kajang. Menurut saksi kejadian, ini bagaikan sudah dirancang dengan baik. Seorang anggota polis bernama Rahim yang tinggal di Kuala Lumpur yang turut menonton wayang di Odien ketika itu telah terkena tetakan di kepala dan berpura-pura mati. Beliau merupakan saksi kejadian yang masih hidup. Akibat daripada tindakan sebegini, orang-orang Melayu mulai bertindak balas dan dikatakan kepala orang Cina yang dibunuh diletakkan di atas pagar. Abdul Rafai alias bersama rakan-rakannya dari Semenanjung yang datang ke Kuala Lumpur turut terperangkap dan terkejut dengan rusuhan kaum yang tidak disangka-sangka pada 13 Mei itu. Beliau turut melangkah-langkah mayat mereka yang telah terbunuh di atas jalan. Ada juga kabar-kabar angin mengatakan tentera Sabil dari Sungai Manik hendak datang ke Kampung Baru tetapi tersekat. Begitu juga dengan tentera Selempang Merah dari Muar dan Batu Pahat tersekat dan disekat oleh polis di Balai Polis Kajang dan Ceras. Dikatakan juga ketika kejadian, ada 4 orang kiai di sekitar Kampung Baru mengedarkan air jampi dan tangkal penebat. Kononnya ianya adalah ilmu kebal dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Tetapi sebenarnya mereka mengambil kesempatan daripada keadaan cemas tersebut. Menurut kiai, sesiapa yang memakai tangkal penebatnya dan akan menjadi kebal dan boleh terbang-terbang. Apa yang pasti, askar Melayu sahaja yang telah menyelamatkan orang Melayu di Kampung Baru ketika itu. Ketika kejadian, angka rasmi menunjukkan 196 orang mati, 439 orang cedera, 39 orang hilang dan 9,143 ditahan dan 211 kenderaan musnah. Tetapi, ada spekulasi yang mengatakan sekitar 700 orang telah mati terbunuh semasa kejadian. Negara telah diisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 di seluruh negara dan Mageran dibentuk di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak. Peristiwa 13 Mei 1969 telah menyebabkan Tunku Abdul Rahman dipersalahkan oleh orang Melayu dan Malaysia secara keseluruhannya. Ketika peristiwa 13 Mei berlaku, Tunku Abdul Rahman baru pulang dari Alustar meraihkan kemenangan beliau di sana. Berikutan peristiwa itu, Tunku meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia pada tahun 1970. Antara kesan-kesan daripada peristiwa ini yang dapat dilihat, pada tahun 1969, pilihan raya diadakan semula
dan memberi kemenangan 2/3 semula kepada kerajaan yang memerintah. Barisan Nasional dibentuk. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibentuk bagi mengurangkan pengundi Cina dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Beberapa orang ahli politik yang dianggap berbahaya telah ditahan mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Sekian sahaja mengenai peristiwa bersejarah yang pernah berlaku. Okey. Tamat dah. Okey. Itu dia tadi. Peristiwa 13 Mei. Jadi kalau dah tengok video ni, jawapannya dah habislah kita belajar bab 6.5. Jadi apa yang kamu dapat daripada video tadi? Kelas? Balkis, siapa yang berdapat tadi? Video ni cerita tentang apa? Tentang sensitiviti konflik, kaum. konflik antara kaum. Okey. Balkis? Balkis ada tak? Video ni cerita tentang apa? Fatin dengan Amir jawab betul dah. Balkis, ke kamu buka aje tapi tak ada kat sini. Fatin Izzati. Ramai nama Fatin ni. Fatin Izzati. Video ni cerita tentang apa? Fatin? Fatin Izzati. Ada ke tidak? Tak ada dah Fatin Izzati. Okey, jawab. Jawahir, video ni cerita tentang apa? Jawahir. Cikgu sebut semua tak menyaut ni. Tidur lagi ke? Jawahir. Ramai yang left ni. Okey, tak apalah, semua tak nak respon. Okey, jadi kita teruskan. Teruskan slide kita. Okey. Jadi video tadi menceritakan tentang peristiwa 13 Mei dan apa tindakan yang atau langkah yang dilakukan oleh Malaysia dan juga yang dilakukan oleh Malaysia ya daripada kesan 13 Mei itu. Daripada peristiwa 13 Mei. Jadi faktor-faktor rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 ini ialah disebabkan oleh faktor-faktor ni ada punca ya. Kesan ketidakseimbangan ekonomi dan sosial, keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga 1969 disebabkan oleh kempen dan parti politik yang mengeksploitasi sensiviti kaum ketika berkempen. Tadi kamu dah tengok kan dalam video tu kan. Okey, PKM mengambil kesempatan. PKM tu siapa? Siapa PKM tu kelas? Parti Komunis Malaya. Ya, Parti Komunis Malaya telah mengambil kesempatan mempengaruhi penduduk bermusuhan semasa kempen diadakan. Dia ambil kesempatan nak laga-lagakan penduduk ya. Parti yang bertanding juga menggunakan sentimen perkauman untuk mendapat sokongan. Macam mana yang dikatakan dengan sentimen perkauman tu? Kelas? Sentimen perkauman. Dalam BM pun ada belajar. Apa maksud sentimen perkauman? Amir, apa dia? Isu perkauman. Isu perkauman. Okey, contohnya kalau parti MCA dia guna, ini contoh yang MCA dia gunakan orang Cina lah kan. MCA Cina kan. Kalau MIC orang India, dia mesti akan dapatkan sokongan daripada orang India. UMNO pun macam tu juga. Ini adalah contoh. Tapi di Malaysia tak adalah macam tu kan. Okey, dan perarakan kemenangan yang tidak terkawal telah menimbulkan kekacauan dan provokasi.
Perarakan kemenangan ni maksudnya semasa pilihan raya umum ketiga 1969, parti apa yang menang? Yang mana diorang berarak dan menimbulkan kekacauan kan? DAP Parti ke? apa? DAP. Kod je. Tengok video tadi DAP kot. DAP. DAP ke? Takut tadi. Okey. Okey. Okey, kita sambung. Okey, apa langkah-langkah yang diambil mengatasi peristiwa 13 Mei 1969 itu? Pertama, kita buat darurat. Isytiharkan darurat. Kedua, Majlis Gerakan Negara atau Mageran. Yang ini dah ada dalam video. Ketiga, peranan raja. Okey, 3 langkah ya. Kena ingat 3 langkah iaitu darurat, Majlis Gerakan Negara atau Mageran dan peranan raja. Okey, seterusnya. Apa tindakan untuk mengatasi peristiwa 13 Mei 1969? Yang pertama tadi, ada 3 langkah kan? Darurat, Mageran dan juga peranan raja. Okey, kita tengok yang darurat. Semasa darurat, perlembagaan digantung. Seterusnya, parlimen ditangguhkan, tak boleh bersidang. Polis menguatkuasakan perintah berkurung. Orang ramai tidak boleh keluar rumah. Mangsa rusuhan dipindahkan ke pusat perlindungan. Kerajaan memastikan bekalan makanan di pusat perlindungan mencukupi. Berita daripada media ditapis untuk kesahihannya. Jawatan kuasa bertugas menyusun semula perkhidmatan penerangan kerajaan. Yang mana 2 pusat perlindungan telah dibuka iaitu di Stadium Merdeka dan Tiong Nam Settlement. Di pusat ini mereka mempamerkan semangat saling membantu dan kawasan kampung baru dipagar. Tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang berlindung di kem tentera. Ini tadi perkara-perkara ini dilaksanakan. Kalau kamu tengok video tadi ada dibuat kan? Ada berlaku rusuhan, bagaimana jadi di sini bagaimana tindakan untuk mengatasi peristiwa tersebut. Mangsa rusuhan dipindahkan ke tempat perlindungan. Kawasan kampung baru dipagar sebab rusuhan itu berlaku dekat situ kan. Dekat Jalan Tunku Abdul Rahman. Okey, tentera memberikan perlindungan kepada semua, kepada penduduk yang berlindung di kem tentera. Contohnya macam sekarang lah, contoh COVID kan. Kita ada PKP, tak boleh bergerak ke mana. Orang ramai tak boleh keluar rumah. Boleh keluar pun hanya 2 orang saja satu kereta. Parlimen ditangguh kan. Kita tak ada persidangan parlimen. Ni jawatan kuasa bertugas menyusun semula perkhidmatan penerangan. Okey, kamu akan dengar van penerangan bagi tahu suruh duduk rumah, jaga 3S. 3S ke 3R? 3S kan? Kena duduk rumah dan diam. Okey, ini adalah tindakan mengatasi peristiwa 13 Mei 1969 iaitu darurat. Semasa darurat dilaksanakan. Yang kedua ialah okey, Majlis Gerakan Negara atau Mageran. Apa yang dibuat bila ditubuhkan? Okey, perubahan Mageran diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong yang dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein. Keanggotaannya ialah terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Matlamat Mageran menyelesaikan masalah perpaduan dan menyelesaikan masalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Peranan Mageran Okey, perubahannya diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong, dipengerusikan oleh Tun Abdul Razak Hussein, dianggotai oleh pegawai perkhidmatan awam, pegawai tinggi polis dan tentera. Objektifnya atau matlamat Mageran ini ditubuhkan adalah untuk menyelesaikan masalah perpaduan dan menyelesaikan masalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Yang mana Mageran telah memerintah daripada 16 Mei 1969 sehingga 23 Februari 1971. Ini yang dilaksanakan oleh Mageran atau Majlis Gerakan Negara. Okey, yang ketiga, tanggungjawab Mageran. Apa tanggungjawab dia? Tadi ada 2 matlamatnya kan? Matlamat dia apa tadi Mageran tu? Menyelesaikan masalah perpaduan dan juga masalah ketidakseimbangan ekonomi. Okey, tanggungjawab Mageran ialah mengembalikan keamanan dan undang-undang, menentukan pentadbiran yang licin dalam negara,
mengembalikan keharmonian dan kepercayaan antara kaum dalam negara, menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang. Menguatkuasakan Akta Hasutan 1948, Jabatan Penerangan menapis berita palsu dan menerangkan usaha kerajaan. Jadi, menggantung, okey, tanggungjawab Mageran ni, kenapa Mageran menggantung sementara penerbitan semua akhbar sehingga keadaan negara kembali tenang? Mengapa? Takut dalam salah satu dalam isi akhbar tu ada berunsur hasutan. Okey, terima kasih Amin. Okey, selain itu, saya nak sebut nama lah. Banyaknya bunga. Bunga pula. Saya nak tengok orang. Okey, Aida Hanani. Mengapa digantung digantung sementara penerbitan semua akhbar? Kenapa Aida? Aida. Ya, Mengapa Mageran menggantung sementara penerbitan semua akhbar? sebab Kenapa tak boleh? Tak boleh jual surat khabar? Sebab apa? Saya dah. Sebab apa tak boleh fikir? Okey, siapa nak bantu? Sebab apa? Aida tak boleh nak jawab. Okey, saya pada Amir kata akan takut ada unsur negatif. Betul. Contoh unsur negatif tu macam mana? Atau hasutan contohnya? Ma apa? Membuat spekulasi. Ya. Okey. Seterusnya. Kamu ni kalau pagi-pagi tanya soalan semua tak nak jawab. Okey, seterusnya. Okey. Tengok ini gambar. Ahli Mageran bergambar di perkalangan Parlimen pada 7 Februari 1971. Yang ni tengoklah gambar ni dalam buku teks pun ada. Ini sumber arsip negara Malaysia. Okey, seterusnya. Okey. Langkah ketiga iaitu peranan raja. Tindakan yang dilaksanakan ialah Sultan Idris Iskandar Shah iaitu Sultan Perak menasihati rakyat supaya menjaga keamanan. Maka ditubuhkan jawatan kuasa muhibah yang mana jawatan kuasa muhibah menulis surat merayu penduduk bertenang dan membantu negara mengekalkan keamanan. Di negeri-negeri lain, raja menitahkan, bukan meitahkan, salah ejaan, menitahkan rakyat bertenang dan mematuhi undang-undang. Jadi, ini adalah contoh peranan Raja Negeri Perak iaitu Sultan Idris Iskandar Shah. Telah mewujudkan jawatan kuasa muhibah. Okey. Okey, jadi ini adalah soalan. Saya nak tanya, soalan yang pertama. Peristiwa rusuhan antara kaum berlaku pada 13 Mei 1969 bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum. Ketiga, mengapakah peristiwa tersebut berlaku? Buku teks muka surat 129. Okey, jadi yang kotak merah ini, dua-dua kotak merah ini adalah stimulus atau pernyataan. Pernyataan. Soalannya di bawah ini, mengapakah peristiwa tersebut berlaku? Okey, ini soalan pertama. Okey, kamu boleh pilih jawapan perlembagaan digantung, kempen Malaysia, ketidakseimbangan ekonomi atau kegagalan Mageran. Okey, nombor 2 ni pun pernyataan juga atau stimulus. Dia bagi tahu kat kamu. Soalan nombor 2, pernyataan nombor 2, rusuhan kaum dapat dihentikan melalui usaha yang dilaksanakan oleh pihak berkuasa dan kerjasama yang diberikan oleh rakyat. Soalannya, apakah usaha atau tindakan atau langkah yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat dan pemimpin politik negeri Perak dalam perkara tersebut?
Jawapan ada dekat buku teks muka surat 131. Okey, pilihan jawapan. Meminta rakyat mematuhi undang-undang. Menganjurkan demonstrasi aman. Membentuk pasukan Home Guard. D. Menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Jadi, siapa nak jawab soalan Siapa 1? C? Okey, Fatin jawab apa? C. 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 Ketidakseimbangan ekonomi. Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? Ketidakseimbangan ekonomi. Okey, yang lain? Ada jawapan lain tak? Atau sama aja? Ni, Anis Syahirah ni. Apa jawapan kamu? C. C. Elina? Apa jawapan kamu, Elina? Mengapakah peristiwa tersebut berlaku? Elina? Oh, Elina. Ke mana kamu pergi? Okey, Nabilah. Apa dia, Nabilah? Mengapa peristiwa rusuhan itu berlaku? Ketidakseimbangan ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi. Okey. Terima kasih. Fizatul Balkis. Balkis, apa jawapan kamu? C juga. Ya ke ketidakseimbangan ekonomi? Okey, perlembagaan digantung. Okey, kalau perlembagaan digantung ni rujuk kepada siapa? Apa yang ni bukan peristiwa perlembagaan digantung ni. Ni adalah Langkah. Cara nak langkah. langkah kan? Langkah-langkah. Kempen Malaysia. Ada tak dalam video tadi disebutkan? Tak ada. Tidak. Tak ada? Tak sebut? Ketidakseimbangan ekonomi. Siapa ketidakseimbangan ekonomi? Sebab dia kata rusuhan berlaku 13 Mei bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum ketiga. Kegagalan Mageran. Apa jawapan dia? Yang tepat. Ramai C. jawab C. C kot. C kot. Kempen Malaysia tak boleh guna. Yang tu bukan kaitan dengan peristiwa yang Singapura tu ke cikgu? Malaysia dekat yang berkaitan dengan Singapura. Okey, yang ni peristiwa dia apa? Peristiwa okey. Jawapan dia adalah C. Ketidakseimbangan dalam ekonomi. Ketidakseimbangan ekonomi. Okey. Nombor 2. Apakah usaha yang dilakukan oleh pemimpin masyarakat dan pemimpin politik negeri Perak? Negeri Perak. D. D. Ya. Okey, D. Menubuhkan. Ya, menubuhkan jawatan kuasa muhibah. Okey. Okey, seterusnya. Soalan struktur. Ni. Okey. Yang kotak merah ni adalah apa dia? Stimulus atau penyataan. Dia dah bagi penyataan. Soalan dia adalah terangkan faktor yang mencetuskan peristiwa tersebut. 4 markah. Dia nak faktor. Okey, stimulus ni dia kata peristiwa 13 Mei memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu, menang jadi arang kerana konflik itu merugikan semua kaum selain menjejaskan imej negara di persada antarabangsa. Kejadian itu turut menuntut keperluan menghormati kontrak sosial iaitu kini Perlembagaan Persekutuan tentang agama Islam, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa kaum Melayu dan kelompok asal Sabah dan Sarawak serta kedaulatan Raja Melayu. Okey. Jadi faktor ni adalah kehendak soalan. Jadi nak tulis apa dalam ni? Macam mana ayat nak tulis jawapan? Ayat permulaan. Nak tulis jawapan. Jawahir. Saya tanya Jawahir dulu.
Jawahir ada tak? Ke dia dah keluar dah? Jawahir? Hai, dia tak ada dah. Ada. Ah. Jawahir. Macam mana ayat mula nak tulis? Dah belajar dah semalam. Ayat mula nak tulis jawapan. Macam mana? Kita Faktor perlu yang ambil daripada mana? mencetuskan peristiwa tersebut. Ya, betul. Faktor Jadi yang ayat ya, jadi kamu kena nyatakan faktor-faktor. Faktor yang mencetuskan peristiwa tersebut. Okey, ini tengok contoh jawapan yang cikgu bagi. Tak keluar muka cikgu pula. Okey, ini contoh jawapan cikgu bagi. Okey, cara nak jawab. Sila tengok semua. Ha? Ada yang jawab ikut suka je, tak buat ayat permulaan. Okey, jawapan untuk 5A dia nak 4 markah saja, betul tak? Okey, kamu boleh mulakan ayat dengan ada beberapa faktor yang mencetuskan peristiwa 13 Mei 1969 iaitu berlaku selepas keputusan pilihan raya umum ke-3 1969 diumumkan. Okey, ini yang warna merah ini merupakan fakta. Berlaku peristiwa 13 Mei itu berlaku selepas keputusan pilihan raya umum ke-3 1969 diumumkan. Okey, ketegangan ini bermula ketika ahli politik berkempen. Ini adalah huraian bagi fakta ini. Yang mana? Yang mana ni apa dia? Yang mana ni maksud dia apa? Kata penanda wacana, betul ke? Betul ke? Yang belajar bahasa Melayu ni, yang mana? Perkataan yang mana ni? Penanda wacana ke bukan? Kata hubung Bukan. kot je. Tak ada. Ni penyedap ayat lah ni. Okey, yang mana parti politik menyentuh sensitiviti kaum tertentu dan sekaligus menggunakan isu perkauman. Parti politik menyentuh sensitiviti kaum ni adalah huraian bagi fakta yang pertama. Menggunakan isu perkauman ialah huraian bagi fakta yang pertama ini. Sehingga membangkitkan sentimen keagamaan. Ketidakseimbangan taraf hidup antara kaum. Ini adalah fakta. Yang kedua, ketidakseimbangan taraf hidup antara kaum, pencapaian ekonomi dan sosial yang berbeza. Mengakibatkan boleh di sini kalau nak tambah. Ini adalah huraian untuk fakta yang kedua. PKM, fakta yang ketiga, menggunakan kesempatan mempengaruhi penduduk supaya permusuhan antara kaum berlaku. Okey, jadi jawapan dia kalau kira kat sini ada 9 jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetapi markah penuh adalah 4. Kalau bubuh 9 pun kamu dapat markah penuh 4. Jadi untuk selamat, baik kamu bubuh jawapan 5 sahaja. Kamu boleh ambil 3 fakta ini. Boleh ambil 1 fakta, 1 huraian. Okey, boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak Nabila? Elina, boleh faham tak? Elina dari tadi saya panggil ni, tak tahu dia pergi mana. Buat sarapan kot. Tak menjawab. Hakimi? Hakimi baru masuk. Kelama dah. Faham tak setakat ni Hakimi? Cara nak jawab soalan. Muhammad Hakimi, sila respon. Okey. Ikram. Ikram Hafindi. Setakat ni boleh tak? Ikram? Tak tahulah duk buat apa Ikram tu. Okey. Jadi, okey. Ini adalah soalan B. Langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menghalang rusuhan tersebut daripada merebak amat berkesan. Buktikan pernyataan tersebut. 8 markah. Okey, yang ini sila salin dalam buku sekarang. Kalau buku latihan tak jumpa, salin dekat kertas. Salin soalan ni. Yang nombor 1 tadi, saya tunjuk jawapan terus. Siap-siap. Saya nak bentuk yang macam itu juga kamu tulis jawapan. Salin.
B. Langkah yang diambil oleh kerajaan untuk menghalang rusuhan tersebut daripada merebak amat berkesan. Titik. Kamu besar kan kamu ni skrin tu baca. Buktikan pernyataan tersebut. Okey. Dah. Belum Saya boleh cikgu. skip Belum. Okey. Saya skip. Ini ada. Kalau tak dah nak salin nanti saya screenshot bagi dekat dalam grup. Ni kena buat hari ni. Kehadiran saya ambil pagi ni terus saya hantar sekejap lagi. Okey. Okey. Ini di antara fakta-fakta jawapan yang kamu perlu ada dalam tu. Ini isi penting. Yang hijau itu isi penting. 3 langkah kan. Pengisytiharan Perintah Darurat, penubuhan Majlis Gerakan Negara, peranan Raja-Raja Melayu. So, tu 3 tu langkah dan buat huraian. Sampai cukup 8 markah. Kalau 8 markah, kamu kena buat lebih 1 jawapan iaitu 9 jawapan. Lebihkan 1 daripada markah. Okey. Dapat yang ni. Kamu tik dekat langkah. Okey. Seterusnya, soalan last. Ini soalan pendapat. Bagaimanakah keharmonian antara kaum di negara kita dapat terus dipelihara dan dikekalkan? Bagaimanakah maksudnya apa cara kamu nak buat? Macam mana kamu nak buat untuk memastikan keharmonian antara kaum di negara kita terus dipelihara dan dikekalkan? Macam mana? Siapa boleh bagi isi sikit? Macam mana cara kita nak kekalkan keharmonian? Kita hidup berbilang kaum ni. Macam mana Keras? Macam mana Kimi? Kimi yang appear kat sini. Macam mana? Saya panggil sekali lagi Elena. Macam mana Elena? Nabila? Macam mana Nabila? Macam mana kita nak kekalkan? Cara kita nak pastikan kita ni hidup secara harmoni. Mengobati kau apa dipanggil? Menghormati kaum apa? Menghormati kaum yang ada dekat Malaysia ni. Okey. Contoh menghormati macam mana? Nak hormat yang mana? Macam menghormati kau macam orang panggil apa kau Macam mana kamu nak hormat kaum? Kalau kaum Cina nak hormat macam mana? Kaum India. Tak nak jawab. Okey, terima kasih. Menghormati, betul. Menghormati tu kamu bubuhlah depan dia. Menghormati kaum macam mana? Menghormati budaya hidup mereka kan? Jadi dapat salin ya. Cikgu bagi sedikit isi. Ni kalau sempat salin, salin. Tak sempat sudah. Fikir sendiri. Okey. 1, kena wujudkan keseimbangan ekonomi. Betul tak? Lagi sebab itu, memastikan rakyat menikmati taraf hidup yang sama. Mengelakkan jurang ekonomi yang menimbulkan prasangka. Melaksanakan dasar-dasar ekonomi mengikut kumpulan sasaran. Bantu orang yang susah. Mempergiatkan kegiatan kemasyarakatan. Melibatkan rakyat dengan pelbagai gotong royong. Boleh buat gotong royong. Menghormati, saling mengenali macam mana kamu hormat jiran kamu. Lepas tu, kalau kat sekolah, menggalakkan aktiviti co-curriculum. Sebab sekolah buat prahudi semua orang Melayu, jadi tak adalah perbezaan kaum. Kalau sekolah lain, yang ada kaum Cina, India bersekolah satu sekolah, dia akan melibatkan aktiviti co-curriculum dan kita boleh kenal macam mana sikap, budaya, kaum-kaum yang lain. Lepas tu, kena amalkan prinsip. Apa yang penting setiap hari Isnin? Bahawasanya saya, apa dia? Prinsip apa? Semua pakat saling jawapan. Prinsip rukun negara.
Okey, jadi dua soalan ya yang cikgu minta kamu buat, tulis dalam buku latihan dan hantar, snap dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey. Rasa habis dah ni. Okey, sekian terima kasih. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Ada apa-apa soalan nak tanya? Hmm? Ada apa-apa soalan nak tanya? Okey, sebelum tu cikgu nak Ayu Fatihah cepatnya left. Okey, jadi sila tulis nama dalam grup untuk saya cek kehadiran. Atau tunggu sekejap saya ambil kehadiran dalam ni. Saat saya buka saya punya laptop. 5IN siapa yang tak masuk? 5IN siapa yang tak masuk? 5IN? 5IN semua masuk 5IN semua masuk Okey. Elina, Fizat. Okey, sat lagi bubuh nama dalam ni dalam grup Telegram. Kalau 5IS, dua orang ni saya tahu dua orang je yang masuk. Okey, kelas. Terima kasih. Jumpa lagi pada kelas akan datang. Dah lewat dah ni. Boleh masuk, boleh bersurai dan masuk ke kelas cikgu yang lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Okey, sama-sama. Sama-sama. Sama-sama kelas.